Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Timbalan Pengerusi Tetap. Yang bahagia Datuk Zahida Zarikhan, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia Naib Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri-Negeri, Wakil-Wakil Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Barisan Sidang Perwakilan para media, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian. Sebabkan sahabat-sahabat kita tadi semua berpantun, jadi saya pun pantun jugalah. Ya. Ni dah kita semua dah lunch kan? Okay. Lazat sungguh nasi biryani. Makan bersama kuah pajeri. Kalau tidak kerana parti UMNO yang disayangi, tidak saya berada di sini. Tepuk sikit kawan-kawan, bagi saya semangat. Memperkenalkan diri, saya Nur Mazarina binti Mazlan, mewakili sahabat handai saya dari Pergerakan Puteri UMNO Wilayah Persekutuan, hari ini berdiri di sini. Berterima kasih kepada Ketua Puteri Negeri saya, Saudari Nurbaiti Sabah, kerana memberi laluan kepada saya untuk membahaskan usul politik pada hari yang mulia ini. Saya ada pantun lagi satu. Dari wilayah ke-9, singgah sebentar membeli potai. Salam perjuangan Cik Mazah hulurkan kepada warga Dewan Pembuka Tirai. Saya baru nak start. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kehadirat Ilahi di atas nikmat dan izinnya dapat kita sekali lagi berkumpul tanpa hybrid di perhimpunan tahunan terbesar Parti Keramat UMNO, Parti Orang Melayu. Sesungguhnya ini adalah satu tanggungjawab yang berat bagi kita semua yang mewakili suara akar umbi sebagai pewaris kepada perjuangan nenek moyang kita yang telah memerdekakan negara, memajukan bangsa, dan hari ini kita bangkit mengembalikan maruah Parti Keramat ini, Parti UMNO yang kita sayangi. Di kesempatan ini juga, bagi mewakili seluruh keluarga Pergerakan Puteri UMNO Wilayah Persekutuan, kami ingin mengucapkan syabas dan tahniah di atas kemenangan besar Barisan Nasional di Melaka dan Johor. Beri tepukan. Jika dilihat dari aspek momentum itu sendiri, semenjak dari PRK pertama di Selangor, ini merupakan mesej yang jelas menunjukkan rakyat telah mula mengembalikan kepercayaan kepada Barisan Nasional dan UMNO, dan tidak keterlaluan jika kita dapat simpulkan di sini, rakyat sebenarnya sedang menghukum parti yang telah memperdayakan mereka selama ini. Betul tak? Kepada Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, di bawah pimpinan Kekanda Datuk Zahida Zarikhan, syabas dan tahniah kerana sayap puteri telah berjaya melahirkan pemimpin-pemimpin wanita muda yang berwibawa dari blok sayap puteri sendiri. Kita berikan tepukan gemuruh kepada YP Datuk Khairira Abu Zahar di atas kemenangan bagi Don Rim. Tepuk sikit, tepuklah kawan-kawan. Hari ini kita main tepuk ya. Di atas kemenangan. Dan tentu sekali yang terbaru, sekalung tahniah diucapkan kepada YB Nurlizano yang turut menang bertanding di Don Johor Lama. Tahniah sangat ya. Walau bagaimanapun sahabat-sahabat, tadi sahabat-sahabat kita yang lain pun dah cakap juga ya. Tidak dilupakan sahabat kita yang juga merupakan calon di Don Maharani, Saudari Ara Syamsuddin. Walaupun tidak berjaya, anda tetap YB di hati kita semua, betul? Baik, hadirin sekalian. Berdasarkan analisis politik tempatan, Barisan Nasional semakin diterima oleh rakyat berikutan kejayaan demi kejayaan di setiap PRK dan PRN yang telah dilaksanakan. Terbaru,
Kejayaan Barisan Nasional DPRK Johor jelas memberi signal rakyat kini semakin yakin dan menginginkan sebuah kerajaan yang stabil serta mempunyai rekod yang baik di dalam mentadbir sesebuah negara. Tidak keterlaluan jika saya menyatakan ini juga jelas menunjukkan bahawasanya hanya Barisan Nasional dan UMNO yang mampu memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat dari segala aspek. Momentum positif yang ditunjukkan rakyat telah mendorong sebahagian arkan umbi untuk mendesak kerajaan bagi mempercepatkan pilihan raya umum yang akan datang. Secara peribadi, saya bersetuju ianya dipercepatkan, tetapi kita perlu mengambil kira keadaan dan situasi yang berlaku. Contohnya, semasa di PRN Negeri Johor baru-baru ini. Okay. Adakah kita semua bersedia secara total? Adakah jentera-jentera ke semua jabatan telah bersiap siaga? Dan yang paling penting, adakah sistem kita berada di dalam mod bersedia untuk menghadapi PRU yang ke-15? Cuba kita imbau kembali sewaktu PRN Johor baru-baru ini. Saya pasti ramai sahabat-sahabat kita sini, ramai antara kita di sini berada bersama Jentera Puteri UMNO Johor untuk sama-sama membantu bagi kemenangan Barisan Nasional. Kan? Betul tak? Tetapi apa yang kita dapati sewaktu D-Day tu, kita nak cerita sikit lah kan? Ya, betul. Sistem yang digerakkan oleh Puteri tidak dapat berfungsi dengan baik, tidak stabil, dan yang paling membimbangkan, ianya crash dengan izin. Crash di tengah jalan dan menyebabkan kita tidak dapat melaksanakan tugasan dengan sempurna. Betul tak kawan-kawan? Ini macam ni. Ini nak kira macam mana kan? Kenapa saya highlight benda ni dengan izin? Sebab ini penting ya sahabat-sahabat semua, kerana kita tidak mahu dipersalahkan di kemudian hari sebab sistem yang tidak berfungsi dengan baik dan menyebabkan tugasan Puteri tergendala dan tidak dapat diselesaikan seperti yang diharapkan. Jika perkara sebegini boleh berlaku di PRN yang melibatkan hanya satu negeri sahaja, tidak mustahil ianya akan terjadi perkara yang sama untuk siri-siri PRK atau PRN atau PRU yang akan datang. Yang paling kita risaukan bagaimana kita akan hadapi sewaktu pilihan raya kelak nantilah. Adakah sejarah PRU 14 akan berulang? Oh, tidak. Siapa yang terlibat semasa PRU 14 confirm tahu. Betul? Oleh itu kami Puteri UMNO Wilayah Persekutuan mencadangkan untuk kita perhalusi lagi sistem Puteri, mencari solusi terbaik dan membuat penambahbaikan agar masalah ini dapat diatasi. Sebab selagi kita tak dapat selesaikan masalah ini, kita akan menghadapi masalah yang sama. Betul tak? Sahabat-sahabat hadirin, sahabat-sahabat sekalian, seperti yang kita sedia maklum, undi 18 telah pun diwartakan dan telah dikuatkuasa pada 15 Disember 2021. Dengan mengambil kira situasi semasa politik, keperluan parti dan keharmonian negara, undi 18 ini adalah merupakan kelompok pengundi baru yang seharusnya kita dekati agar Barisan Nasional dapat memenangi pilihan raya ke-15 dan seterusnya. Justru Puteri UMNO Wilayah Persekutuan ingin mengajak sahabat-sahabat sidang Dewan sama ada di peringkat pusat, negeri maupun bahagian cawangan untuk bersama-sama kita mencari satu resolusi, mengkaji serta merangka satu plan strategi dengan lebih agresif untuk bagaimana kita dapat memenangi kelompok pengundi 18 tahun ke atas ini di kawasan masing-masing. Dan apabila kita bercakap berkenaan strategi ini, pastinya plan-plan tersebut seharusnya dilaksanakan berbeza mengikut demografi sesebuah penempatan berdasarkan cara hidup, budaya dan komuniti setempat.
Puteri UMNO juga perlu bersama-sama berganding bahu memenangi hati bakal pengundi-pengundi anak muda sedia ada. Situasi pandemik bukan lagi halangan. Kita sudah ke fasa endemik pun kan. Anak muda boleh didekati selari dengan perubahan teknologi dan pastinya Puteri UMNO boleh mendekati golongan ini menerusi pelbagai platform sosial yang tumbuh bercendawan. Puteri UMNO juga disaran untuk membawa dan mengangkat segala isu, idea, cadangan kepada Majlis Tertinggi UMNO terutamanya berkenaan tawaran-tawaran baharu buat golongan milenial yang bersesuaian dengan kehendak semasa mereka bagi memenangi hati mereka. Dan tentunya tawaran baru ini seharusnya diperhalusi dan dirangka bersama sayap-sayap dalam UMNO serta parti komponen yang bersama agar ia meliputi kesemua akar umbi. Sidang hadirin sekalian. Di dalam kita sedang rancak, bukan rancak berdosa, rancak membincangkan hala tuju undi 18, mungkin kita terlepas pandang beberapa perkara penting. Saya di sini bercakap berdasarkan pengalaman ataupun respon dari PRN Johor baru-baru ini bersama sahabat-sahabat saya. Yakni pertama kali undi 18 dilaksanakan secara automatik, ramai sebenarnya ya anak muda yang tidak tahu yang mereka sebenarnya sudah boleh keluar mengundi. You all ada tanya tak kat sana? Yang bertugas. Kan kita ada buat kajian kan? Pada pendapat saya, sebenarnya actually bukanlah perkara yang mengejutkan kerana jika kita amati, jarang sekali kita nampak kempen atau sememangnya kurang pendedahan yang dilakukan bagi memberi penerangan lanjut tentang apa yang perlu mereka ini, first yang voters dengan izin, perlu tahu dan lakukan serta bilakah waktunya ia akan berfungsi. Bayangkan apabila ditanya kepada mereka ini, apakah itu PRK, apakah itu PRN dan sebagainya, sebahagian besar daripada mereka tidak tahu langsung terma-terma tersebut dan perbezaan terma-terma yang kita guna pakai wahal kita rancak melaungkan PRN Melaka, PRN Johor, tapi dia tak tahu. Saya nak bagi kita cerita sikit lah masa hari itu ada sahabat kita daripada wilayah sewaktu menjadi jentera di Johor, dia call kan, kita buat URP dan dia call ada salah seorang wanita saya rasa, dia call, dia kata macam ni, dia tanya soalan lah, kita tanya soalan kepada dia. Lepas tu dia jawab apa? Encik, saya ni hala 7 sendiri pun tak boleh, tak dapat lagi nak fikirkan hala 7 negara. Risau kan? Risau, dia jawab macam tu, kita pun macam ni. Yelah cik, nak macam mana? Sebenarnya kita dapat bermacam-macam feedback. Oleh itu, kami ingin menjemput sahabat-sahabat puteri semua untuk memikirkan inisiatif atau kaedah terbaik yang mungkin boleh dilaksanakan selain pendedahan melalui media sosial. Apakah lagi inovasi lain untuk kita membantu pengundi baru ini, terutamanya dengan izin First Young Voters, bagi menyalurkan informasi kesedaran yang tepat berkaitan pengetahuan berkenaan daftar pemilih, pengundian dan sebagainya. Kerana mereka inilah bakal-bakal pengundi baru yang bakal menentukan hala tuju dan masa depan negara. Jika ditanya kepada saya lah, tak nak cakap orang, cakap saya lah. Saya berpendapat kita mungkin perlu merancakkan kembali kaunter-kaunter semakan daftar pemilih di peringkat bahagian masing-masing seperti yang pernah dilaksanakan sebelum ini. Mungkin ada yang berpendapat ianya mungkin kurang relevan, tapi dalam masa kita mengejar trend globalisasi, saya pasti kaedah ini masih relevan di beberapa kawasan, tidak kira bandar maupun luar bandar, kerana mereka masih memerlukan first touch daripada kita, betul? Pendapat saya, kita tidak boleh mengambil enteng perkara ini dan sebagai pemimpin di kawasan masing-masing adalah menjadi tanggungjawab kita bersama bagi memastikan informasi tepat dapat disalurkan kepada golongan ini dan mungkin dengan cara ini secara tidak langsung, kita akan lebih mudah untuk mendekati mereka. Bahkan, ianya pasti bakal menjadi satu anjakan kepada kita, pergerakan puteri sendiri, menjadi platform utama rujukan golongan milenial. Sidang perwakilan yang saya kasihi,
Di dalam mendempani ancaman berita palsu serta tomahan daripada pihak lawan, Puteri UMNO Wilayah Persekutuan sedia maklum bahawa pelbagai isu dalaman dan luaran selalu menjadi tatapan media semasa. Isu-isu seperti ini banyak menimbulkan kebencian golongan atas pagar terutamanya sehingga membuatkan mereka meluat dan tak mahu lagi ambil tahu tentang politik. Apatah lagi media sering menjamukan sketsa kepimpinan bertegang urat sesama sendiri. Kenapa tidak isu dalaman menjadi rahsia keluarga dan dibincangkan secara musyawarah antara kita sendiri di dalam rumah, yakni parti kita lebih molek, bukan? Di saat kita menghampiri bahang peperangan besar, yakni pilihan raya ke-15, Puteri UMNO Wilayah ingin menyeru barisan kepimpinan peringkat majlis tertinggi, pergerakan sayap-sayap parti dan semua peringkat kepimpinan parti, terutamanya Puteri UMNO, untuk bersama-sama tekad di dalam perjuangan kita, fokus dengan matlamat parti, bersatu hati dan yang paling penting, menghormati institusi kepartian demi menjaga keharmonian kita bersama. Maza, Sikit lagi. nak dinding dah kan? Okey, sikit lagi. Okey. Sekejap lagi, sikit lagi. Saya sikit lagi. Kita juga perlu memastikan rumah kita lengkap untuk kesiapsiagaan menghadapi PRU 15. Kekuatan pasukan kita mestilah mempunyai agenda utama yang menjadi agenda semua lapisan pemimpin dan pengikut parti. Cukuplah kekalahan lepas memberi pengajaran buat kita semua. Seperti ucapan perasmian YB Timbalan Presiden semalam. Saat kemenangan menghampiri, jangan sesekali kita lalai dengan godaan yang datang. Kuatkanlah barisan saf kepimpinan, ketepikan cabaran yang mendatang, harungi bersama-sama dengan niat ingin mencapai satu matlamat bersama, iaitu memenangi PRU 15. Itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti saya sambung lagi. Marah dia. Terima kasih.